sama-sama memiliki amal yang segunung dan insya-Allah dengan redha Allah Subhanahu wa taala dia akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan selamat, tenang dan bahagia. Dengarkan rancangan Imanuna bersama saya, Dr. Aiman Al-Akiti, di setiap hari Khamis jam 5.10 petang hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Setia Kefahaman Islam Malaysia. Masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Salah. Syukur. Alhamdulillah Mona, kita nak teruskan lagi perbincangan dan juga siaran kita di setiap hari Khamis petang. Kita ada temu janji dan juga jadual kita menerusi rancangan Imanuna yang bermaksud iman kami, dan untuk itu kita dah pun bersedia bersama dengan tetamu kita di talian Skype waktu ini. Kita nak mengalu-alukan kehadiran Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Kaifa haluka? Alhamdulillah bikhair. Kaifa halukuma? Alhamdulillah daiman bikhair wa nahnu nanzur ilaika Doktor. Wa ana kadzalik. La yanqusna illa muqabalatak. Masya-Allah, barakallahu fiik. Masya-Allah. Terima kasih Doktor. Dapat lagi bersama pada petang ini Doktor. Alhamdulillah. Macam mana Doktor? PKPB hari ni hari ke berapa ni? Mungkin bekerja dekat rumah ni okey Doktor Alhamdulillah kerja kat rumah, tapi hari ni terpaksa pergi kampus juga. Okey. Alhamdulillah. SOP tak SOP kan. Masya-Allah. Kuliah pun rasanya memang berlangsung seperti biasa Doktor. Semua online, cuma ada mesyuarat yang tak boleh kecuali face to face, maka terpaksa. Masya-Allah. Ada beberapa isu yang perlu diselesaikan. Ya, insya-Allah. Kita Itulah juga setiap doa. kerja itu kan. Doktor, baik-baik semuanya Doktor. InsyaAllah. Alhamdulillah. Dan untuk waktu ini para pendengar kita membawa secara langsung di Live IKIM FM, boleh tonton di situ dan jangan lupa untuk share link di situ insya-Allah untuk manfaat bersama. Dan para pendengar boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011 29004004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Ya, baik Mona, kita nak buka tajuk untuk pada petang ini berkaitan dengan taubat dan syarat-syaratnya, dan kita masih lagi membuka kitab rujukan kita, Tuhfatul Ar-Raghibin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ya, dan bersama untuk waktu ini sebagai mukadimah Doktor untuk tajuk ini silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ada yang terhormat Datuk Mona, kepada saudara Syafiq, kepada segenap para hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa bersama kami di rancangan Imanuna pada petang ini. Dan tidak dilupakan kepada segenap asatizah di Institut Kefahaman Islam Malaysia, ahli akademik dan sebagainya. InsyaAllah pada petang hari ini kita akan masuk dalam pembahasan penutup. Pembahasan penutup bagi kitab Tuhfatul Raghibin, yang mana kita tinggal 5 sahaja pertemuan lagi akan menghatamkan kitab yang penuh barakah ini. Dan insyaAllah kita akan masuk dengan kitab yang baru pada sesi 2021 yang akan datang. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada petang hari ini kita masuk pada penutup dengan kalam mu'alif rahimahullah, iaitu Syekh Arsyad Banjari yang berkata, khatimatun fi bayani taubati wa syurutiha, iaitu penutup dalam menerangkan tentang taubat dan segala syarat-syarat taubat. Mu'alif berkata, ketahuilah hai penuntut. Ketahuilah wahai penuntut, bahawasanya taubat daripada dosa itu wajib atas tiap-tiap orang mukallaf, dan menyegerakan taubat itu pun wajib pula. Artinya, dan ini bahawasanya taubat daripada dosa ini wajib hukum dia. Jadi setiap manusia, kita tahu bahawa manusia ini tidak luput daripada berbuat dosa. Melainkan para anbiya dan rasul, di mana mereka ini maksum, iaitu terjaga daripada
perbuatan yang haram, perbuatan yang makruh maupun perbuatan yang khilaf aula. Khilaf aula ni adalah lawan daripada yang utama. Itu pun mereka disucikan atau dibersihkan. Lalu kata mu'alif, apabila seseorang itu berbuat dosa, seseorang mukallaf berbuat dosa, maka wajib baginya untuk bertaubat. Jadi wajib untuk bertaubat atas tiap-tiap orang mukallaf, dan menyegerakan taubat itu pun wajib pula. Berarti bukan hanya wajib taubat, tapi menyegerakan taubat. Jadi contoh dia buat dosa, dia tahu ini dosa, dia cepat-cepat terus taubat. Terus insaf, berazam untuk tidak mengulangi dosa itu lagi, merasa penyesalan terhadap apa yang dia buat. Kalau boleh dia nak rewind balik hidup dia, misalan dia, dan benar-benar keluar daripada perkara tersebut. Benar-benar membersihkan dirinya dari perkara yang dosa ini, yang keji ini. Ini namanya taubat yang nasuha. Dan barang siapa melambatkan taubat, maka dosalah atasnya. Contohnya, dia buat dosa, dia tahu ni dosa, dan dia kata dah dia nantilah aku taubat. Sengaja. Ini dosa. Memperlambat taubat. Wajib pula atasnya taubat daripadanya, sama ada maksiat itu dosa besar atau dosa kecil. Jadi tetap wajib bagi dia untuk bertaubat daripada melambatkan tadi. Melambatkan tadi itu pun dia kena bertaubat. Taubat atas taubat, tuan-tuan. Jadi dia kena ingat bahawa diri dia, manusia ini tidak luput daripada dosa. Ingat dosa ini, jangan hanya ingat dosa itu mencuri, dosa itu merompak, dosa itu merogol, dosa itu membunuh. Bukan. Dosa kita akan bahas panjang setelah ini. Jadi hampir 1 bulan ni adalah bahas dosa je nanti. Biar kita tahu mana satu dosa dan tidak dosa. Tapi kita kena ingat ada satu lagi dosa yang besar yang terjadi pada sekalian umat manusia. Dosa tersebut adalah dosa hati jua. Riba, su'ul khatimah, bersangka buruk, dan kita menipu, menerima orang untuk menipu, berbuat makar, melakukan riba, backbiting, menuduh orang tak buat, kita kata dia buat, kita tak ada bukti. Menuduh orang buat sihir, itu termasuk dosa. Menuduh orang, memandang buruk terhadap orang lain, menganggap kita ini memiliki derajat yang tinggi, saya dari golongan orang yang mulia, mereka tu bukan yang mulia. Ingat, hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, darahnya sendiri ada yang masuk dalam api neraka kekal. Iaitu Abu Lahab. Kan Abu Lahab kekal dalam Al-Quran, termasuk yang dihina oleh Allah SWT dan ditadwinkan di dalam Al-Quran. Contoh dia. Dan juga kalam Nabi Muhammad SAW kepada Fatimah Az-Zahra, di mana dia mengatakan, kalau anak perempuanku mencuri pun aku potong tangan. Nampak ini? Berarti tuan-tuan dan puan-puan, iman adalah untuk siapa yang diterima oleh Allah SWT. Ya Allah SWT takdirkan dan Allah redai. Dosa dilakukan pada siapapun itu selain para Nabi dan Rasul. Berarti tak kisahlah kita ini anak syekh ke, anak seorang aristokrat ke, anak seorang darah biru ke, dosa akan hinggap kepada siapapun. Hatta yang paling keji, orang yang tidak ada makom sekalipun, tidak ada derajat sekalipun, juga tidak luput daripada berbuat dosa. Begitu juga orang-orang yang kaya maupun miskin. Oleh sebab itu, taubatlah satu-satunya pintu untuk kita menyucikan dosa kita. Tak kisah dosa itu sama ada maksiat itu dosa besar atau dosa kecil. Wajib untuk kita bertaubat.
Okey, insya-Allah kita akan sambung setelah ini. Baik, insya-Allah itu dia Mona, berkaitan dengan taubat. Bukan sahaja orang tua selalu pesan kat kita, bukan saja taubat. Kan, tapi taubat ni masya-Allah. Taubat bersungguh-sungguh, tak nak buat dah. Itu dia. Jadi kita akan highlight lagi bagaimana pecahan-pecahannya, apa syarat-syaratnya lagi apabila kita nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan untuk para pendengar, untuk waktu ini boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp Kunti 011 29040004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Ya. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 24 jam sentiasa mendampingi. Indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama kami pada waktu ini untuk rancangan Imanuna. Ya, Imanuna bermaksud iman kami. Kita terus haiti lagi perbincangan ilmu pada petang ini bersama dengan tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat IKIM, dan kita nak teruskan dengan perbincangan kita taubat dan syarat-syaratnya. Doktor, nak sambung lagi doktor. Apa syarat yang terlibat ni doktor untuk kita nak merayu, kita nak pohon kepada Allah moga taubat kita ni diterima sebaik-baiknya. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Syafiq. Sama doktor. Tapi sebelum nak tahu syarat-syarat taubat ni Syafiq, kita kena kenal tu apa pula perbuatan dosa. Okey. Kena kenal dulu dosa tu apa juga dosa tu. Dosa ni ada besar lah, ada kecil lah. Maka Syekh Arsyad Al-Banjari rahimahullah dia berkata, ada soalan, dia berkata soal, berapa perkarakah dosa besar dan apa takrifnya? Jadi dia nak tahu dosa besar ni berapa banyak dan definisi dia apa? Definisi dosa besar. Jangan nanti ada dosa besar kita kata dosa kecil pula. Ada dosa kecil kita kata dosa besar pula. So kita kena kenal dulu. So jawab Syekh Arsyad Al-Banjari,
Adapun ta'rif dosa besar menurut pendapat Imamul Haramain. Siapakah Imamul Haramain? Imam Haramain ini Al-Juwaini. Syekh Abdul Ma'ali Abdul Malik Al-Juwaini, guru Imam Al-Ghazali rahimahullah yang meninggal tahun 478 Hijriah. Imam Ghazali wafat tahun 505 Hijriah. Berarti Imam Ghazali ini murid kepada Imam Juwaini di Baghdad, murid Imam Juwaini. Sebab itu dia ikut Imam Juwaini dalam akidah dia Asy'ariyah, dalam fiqh dia mazhab Syafi'i, tasawuf dia mengikut jalur Junaidi, dan inilah yang merupakan mazhab kita ulama atau muslimin yang ada di seluruh alam Melayu atau Nusantara ini. Indonesia, Thailand, Malaysia dan lain-lain. Menurut Imamul Haramain, iaitu setiap maksiat yang menunjukkan atas bahawa orang yang mengerjakannya itu kurang hirau dan kurang peduli akan agama. Berarti apa? Dosa besar ini adalah dosa yang mana maksiat tersebut dilakukan yang menunjukkan apabila orang tersebut berbuat dosa itu, dia tidak hirau ataupun tak peduli akan agama. Bagi dia meremehkan, tahkir, dia meremehkan, menganggap mudah, ambil mudah mengecilkan nilai agama dengan berbuat dosa tadi. Jadi contoh dia pada hari ini, salah satu tanda akhir zaman lah kita katakan. Orang buat benda-benda maksiat yang besar pun bagi dia benda yang kecil. Riba bagi dia benda yang kecil. Benda yang sama je. Contoh dia kata, zaman sekarang dah tak boleh lari dari riba. Riba je lah. Misalnya dia. Juga benda-benda dosa-dosa besar yang lain. Sekarang ni kita nak kita nak kufur ni benda yang remeh sahaja, benda yang hak manusia, hak asasi sahaja. Ini misalnya dia. Minum ni adalah benda yang peribadi ni, tak payah kacau. Contoh dia. Bukan minum biasa, bukan minum air putih, minum perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini na'udzubillah min zalik. Dan kata jemaah daripada fuqaha. Jadi jam'un minal fuqaha, iaitu segolongan jemaah dari fuqaha. Apa yang mereka katakan? Mereka berkata, iaitu apa? Fuqaha, dosa besar itu tiap-tiap maksiat yang dihubungkan orang yang mengerjakannya janji siksa yang keras dengan nas Al-Quran atau hadis. Berarti suatu dosa yang kalau dilakukan oleh seseorang itu ada ancaman, siksaan yang keras. Siksaan yang keras di akhirat kelak oleh Al-Quran ataupun hadis. Ini dipanggil dengan dosa besar. Sebab itu ulama mengarang berbagai kitab tentang dosa besar. Imam Ibn Hajar Al-Haytami ada mengarang kitab, nama dia adalah Az-Zawajir. Imam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Imam Az-Zahabi mengarang kitab Al-Kabair misalnya. Dan berbagai kitab-kitab lain. Yang dikarang turut menjelaskan dosa-dosa besar dan dosa kecil. Lalu mu'allif pun meneruskan perbahasan tentang 42 dosa besar. Ini yang saya kata tu. Hari ini tak habis, Syafiq. Kena sambung lah. Allah. 42 dosa besar yang wajib untuk kita ketahui. Maksudnya kita kena kenal lah. Tahu. Tak hafal tapi kita tahu ini adalah 40 dosa besar yang kita jauh. Maka diketahui daripada takrif itu, dosa besar itu banyak. Kita dapat tahu bahawa dosa besar itu banyak, tuan-tuan dan tuan-tuan. Dan yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Al-Muqarri atau Ibnu Al-Muqri yang betul. Syekh Ibnu Al-Muqri dan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari di dalam kitab Rawdatut Talib dan syarahnya kitab Asnal Matalib. Syekh Zakaria Al-Ansari semua dah kenal.
dan ini pernah saya sebutkan di dalam pensyarahan saya, dalam beberapa syarahan saya yang telah lalu. Adalah 42 perkara. Jadi dia syarahkan dosa besar ni, dan dosa besar ini adalah 42 perkara. Iaitu pertama, syirik, yakni kufur dengan sebarang bagai kufur. Jadi semua jenis kufur. Ini dosa yang paling besar. Dan jangan sampai kita jatuh di dalam dosa ini. Na'udzubillah min dzalik. Maka masuk di dalamnya i'tiqad bid'ah yang mengkafirkan dan perbuatan bid'ah yang mengkafirkan. Jadi masuk dalam i'tiqad bid'ah yang mengkafirkan. Jadi perkara ini adalah termasuk kufur atau buat i'tiqad bid'ah yang boleh menyebabkan kafir. Contoh i'tiqad bid'ah yang boleh menyebabkan kafir adalah menganggap bahawa Sayyidina Ali karamallahu wajhah adalah seorang Nabi. Itu kufur lah. Atau menganggap malaikat Jibril salah letak wahyu. Terletak pada Muhammad bukan pada Ali. Na'udzubillah min dzalik lah. Atau seperti orang yang melakukan tajsim yang soreh. Allah ini dilukiskan dengan gambar misalan dia. Ini Allah. Contoh dia dilukis gambar, kita sembah Allah ni. Itu tak boleh. Tak boleh. Bukan tak boleh. Kufur kerana ini adalah tajsim yang soreh. Dan perbuatan bid'ah yang mengkafirkan. Perbuatan bid'ah, contoh dia orang tersebut telah berbuat perkara bid'ah yang boleh menyebabkan dia kafir. Seperti dia melukis lukisan itu sendiri. Gambar Allah SWT misalnya. Dan kata ini adalah Allah. Ini adalah perbuatan yang boleh menyebabkan kufur. Atau perbuatan-perbuatan lain yang juga dapat menyebabkan kekufuran yang banyak dijelaskan dalam kitab-kitab Mutawalat. Lalu yang kedua adalah membunuh orang dengan tiada sebenarnya. Sama ada sengaja, amdun, atau tidak sengaja, syibhu amdin. Maksudnya apa? Membunuh orang tanpa hak. Itu maksud yang sebenarnya. Iaitu tanpa ada hak. Berbeza dengan al-gujo. Al-gujo ni orang yang bertugas untuk menghukum eksekusi mati. Contoh dia. Hukum mati kan? Dia yang kena tarik untuk orang tu jatuh gantung misalnya. Ini lain kes dia. Dia hanya menjalankan tugas. Orang yang berperang jihad fisabilillah bagi membela negara dia. Misalnya ketika dia diserang oleh kelompok kafir misalnya, dan akhirnya dia dalam mempertahankan agama dan negara dia, dia terbunuh. Seperti our frontliners yang berada di perbatasan, misalnya dibunuh dengan zalim. Kan, misalnya oleh musuh dari luar. Maka ini boleh dengan dia maka mereka seumpama mereka ini membalas pembunuhan tersebut kerana membela, maka ini tidak ada masalah dan tidak dijatuhkan dalam kekufuran ataupun dosa besar. InsyaAllah kita sambung setelah ini. Baik, insyaAllah. Pastinya kita akan sambung lagi Mona untuk bincangkan dengan tajuk taubat dan syarat-syaratnya. Ya, dan para pendengar terus setia bersama kami. Kita berehat sekali lagi untuk waktu ini. Kita akan kembali selepas ini. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ini Pak Ya, pekebun kecil sawit. Pak Ya ada sijil MSPO yang ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan melalui MPOB. Dengan melaksanakan MSPO, persekitaran kerja selamat, hasil tinggi dan berkualiti. Daftar segera sebelum 31 Disember 2020 atau lesen MPOB dibatalkan. Hubungi hotline 03 8911 0192 atau nombor yang tertera. Juga boleh kunjungi pejabat MPOB berdekatan. Sah. Apa sah? Nuraisa lah. Kenapa? Nuraisa produk makeup mesra wudu. Nuraisa yang bantu bimbing suri rumah untuk berniaga tu. Iyalah. Kenapa? Apa sah Nuraisa ada program bina bisnes di seluruh Malaysia? Aku pun nak dibimbing Nuraisa lah. Sah kau tak boleh. Bini kau boleh. Nuraisa nak bimbing wanita lah. Wanita. Apa sah Nuraisa produk mesra wudu. Foundation,
lipstik, makeup mudah dibersihkan. Jom bina perniagaan dari rumah dan jana pendapatan dengan Nuraisa. IKIM telah memenangi Anugerah Buku Negara 2018 bagi kategori buku terjemahan terbaik melalui buku Kecelaan Tipu Daya, iaitu Dam Al-Ghurur, terjemahan Encik Muhammad Asam Ahmad, Fellow Kanan IKIM. Buku ini merupakan bab ke-30 daripada kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Penyakit tipu daya ini berpunca daripada kecenderungan dan kecintaan melulu terhadap kehidupan dunia. Apa yang dibahaskan oleh Al-Ghazali dalam kitab ini sentiasa kekal dan segar, dan segala tunjuk ajar, teguran dan bimbingan beliau masih berguna hingga ke hari ini. Dapatkan buku ini, layari www.ikimniaga.my dengan harga RM45 atau hubungi unit pembangunan ekonomi di talian 03 6204 6389 atau 387. Jika anda penerima bantuan sara hidup BSH berumur 18 hingga 65 tahun, anda layak menerima skim perlindungan nasional B40 atau MySalam. Anda boleh menerima pendapatan gantian RM50 sehari sehingga 14 hari setahun jika dimasukkan ke hospital. Manfaat perlindungan 45 penyakit kritikal sekali seumur hidup sebanyak RM8,000. Untuk semakan dan tuntutan, layari mysalam.com.my. MySalam, MySalam, MySalam. Perlindungan terkaful perjuangan. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kalau seseorang yang memiliki iman walau sebutir dan tidak ada baginya amalan, nescaya ia akan menyelamatkan seseorang itu daripada kekal dalam api neraka. Mungkin ia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang tertentu, dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengampunkannya dan memasukkannya ke dalam syurga. Mari menghayati pengajian ilmu akidah bersama Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti pada setiap hari Khamis jam 5.10 petang. Semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama kami pada waktu ini untuk rancangan Imanuna. Ya, iman kami, kita akan hayati lagi perbincangan kita pada petang ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat IKIM. Dan kita nak sambung lagi Doktor untuk tajuk kita, Taubat dan syarat-syaratnya. Dan Doktor tengah fokus sekarang ni dosa-dosa senarai itu. 42 dosa besar, bukannya sikit. Baru 2 Doktor bincangkan. Silakan untuk seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi membunuh dengan sengaja, ini adalah dosa besar. Jadi kalau contoh dia, kita punya penjaga perbatasan terpaksa mempertahankan diri dan negara dan akhirnya terbunuh atau telah membunuh musuh yang ada di luar, maka ia tidak termasuk dosa besar. Atau tidak sengaja, atau pembunuhan yang iaitu tidak sengaja. Contoh pembunuhan tidak sengaja, orang yang bawa kereta dalam keadaan normal, tiba-tiba brek rosak, melanggar misalnya, itu tidak tergolong sebagai dosa besar. Tapi termasuk dosa besar, orang bawa kereta sengaja untuk melanggar seseorang dan membunuh orang tersebut. Ini dosa besar. Yang ketiga adalah zina. Zina ini apa? Iaitu hubungan seseorang lelaki terhadap perempuan dengan memasukkan zakarnya ke dalam farji tersebut. Ini dikatakan zina tanpa ada akad yang sah. Akad nikah yang sah. Ini adalah zina dan perkara ini adalah haram, dosa besar yang memang diharamkan dalam semua agama samawi. Semua agama samawi mengharamkannya. Yang keempat adalah liwat. Liwat ini apa? Iaitu memasukkan zakar ke dalam dubur. Dalam dubur. Tak kisah dubur lelaki atau perempuan. Ini dipanggil dengan liwat. Sama ada dari suami dan isteri yang halal pun adalah diharamkan untuk berhubungan melalui jalan belakang. Dan ini hukumnya adalah dosa besar. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey.
Yang kelima adalah wati pada farji binatang. Apakah itu wati pada farji binatang? Wati itu berarti juga sama melakukan hubungan tapi tidak kepada manusia, kali ini dengan binatang. Sama ada anjing ke, dengan apa ke. Dan ini juga adalah termasuk dosa besar. Ini adalah tentang sexual behavior. Yang mana perkara ini, sexual disorder, yang mana orang seperti ini memiliki sexual disorder, iaitu tidak normal di dalam hubungan seksualnya, yang mana Allah SWT melarang perkara ini. Dan kita tak boleh memberi alasan bahawa Tuhan dah cipta saya macam ni. Kita tak boleh. Saya bagi contoh, Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan nafsu kepada sekalian manusia. So kita ada nafsu malas. Betul ke tidak? Kita lahir ni kita ada nafsu malas. Betul. Apakah kita milih untuk kena malas lah, biar Allah dah ciptakan saya malas, biarlah saya malas. Takdir. Tak betul. Jadi kalau ada manusia yang ada sexual disorder ini, orientation sex dia tu berbeza. Contoh dia lelaki dengan lelaki, atau perempuan dengan perempuan, atau binatang, maka bukan dia mengikuti hawa nafsunya, tapi dia kena lawan lah. Ini penyakit ni. Bagi dia, ini godaan syaitan. Kalau dia tak nak cakap diri dia sakit, disorder, yang hak jelas, iaitu syaitan bisik dia. Betul? Betul. So dia kena lawan. Dia kena anggap ini adalah godaan syaitan yang wajib untuk aku lawan. Bukan DNA, bukan apa, tapi dia paksa diri dia dan menolak perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita buka Q&A. Baik, insyaAllah Mona. Kita akan teruskan siaran kita dan juga rancangan ini untuk sesi soal jawab pula. Dan kita cuba pantau-pantau di Facebook Live Mikim FM dan juga di talian WhatsApp konti kita 01129004 004. Soalan pertama Mona, silakan. Ya, untuk waktu ini ada soalan di WhatsApp konti bertanya, iman kita naik turun, kita taubat, lepas tu buat balik, macam mana tu? Ya, doktor. Inilah dia masalah dia. Manusia ni kan iman dia naik turun kan. Lepas tu kita kena faham, kita naik iman kita dengan kuatnya ibadah. Betul? Kan kita dah bahas dah. Bila kita buat maksiat sikit, contoh dia kertas putih, dia ada dot satu hitam. Faham? So kita mungkin rasa tak sedap lah. Nampak yang Tak hitam pernah. je. Tak pernah buat ni, tiba-tiba terbuat dosa kecil je. Kalau kita tak segera taubat, maka dosa kecil tu akan jadi besar sikit. Besar sikit. Besar sikit. Ibarat dia macam ni lah. Kita belajar duduk dekat sekolah agama, solat, tahajud tak pernah tinggal. Wirid tak pernah tinggal. Dah balik rumah, kita dah biasa dengan istiqamah. Kita semayang tahajud semua. Sekali kita tertinggal berwirid. Tertinggal wirid. Lama-lama kita pun dah biasa. Solat kita buat, tapi wirid kita tinggalkan. Lama-lama tinggal pula solat. Solat sunat, tahajud. Sunat je pun. Dah solat tinggal, solat tu tahajud dah tinggal. Kita mula tertinggal solat solat subuh pun 9. Contoh dia qada. Lama-lama subuh pun hilang. Hanya 4 solat yang kita solat. Akhirnya 3. Akhirnya langsung dah tak solat 5 waktu. Dosa. Ni meninggalkan solat dosa besar juga. Kan? Meninggalkan solat ni dosa besar. Maka kita telah mengisi hati kita, ibadah kita dengan hitam. Makin lama makin banyak, makin lama makin banyak. Jadi dengan taubat segera, kita akan pastikan bila ada dosa kecil tu, hitam tu kita padam. Kertas kita padam. Itulah pentingnya taubat. Kadang-kadang kita buat dosa, kita tak sedar itu dosa. Kita perlu kepada guru yang mursyid untuk ingatkan kita, ini dosa. Contoh dia, kita ada kawan, ada guru, ada ustaz, ada senior. Senior bagi tahu, ni dosa ni bro, tak boleh bro.
buat macam ni bro. Ustaz saya dah kata ni dosa. Kita pun bertaubat. Taubat. Itu dia. Masya-Allah. Okey, jelas. Jelas. Allah ingat tu. Okey. Dan berikutnya doktor, kita nak ke Gunung Semanggul Perak. Kita ada Encik Muhammad Khair bertanya berkaitan dengan perkara jahat ataupun buruk. Pastinya terdapat juga kita caranya untuk minta ampun melalui bertaubat nasuha. Tapi dari segi konteks dan juga konsepnya, apakah dengan mendirikan sesuatu solat sunat taubat dianggap dan dikira sebagai yang dikatakan istilahnya taubat nasuha? Hanya 2 rakaat itu doktor. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kalau pertanyaannya tentang adakah solat taubat, solat sunat taubat, jawab dia ada. Salah seorang ulama besar di kalangan ulama Melayu, Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantini, dia menjelaskan bahawa solat termasuk solat sunat adalah solat sunat taubat. Iaitu ketika seseorang melakukan dosa dan dia iktiraf atas dosa yang telah dia lakukan dan dia berkehendak untuk membersihkan dosa tersebut, maka disunatkan bagi dia untuk melakukan solat sunat 2 rakaat sebelum bertaubat atau setelah bertaubat. Itu dia sebut dalam kitabnya. Dia melakukan solat sunat 2 rakaat dan niatkan bahawa solat sunat tersebut adalah untuk bertaubat. Kerana apa? Setiap dosa yang ia lakukan, ia kena bertaubat. Wajib. Dan salah satu yang terbaik untuk meminta ampun kepada Allah SWT adalah dengan solat. Wasta'inu bis sabri was solat. Mintalah pertolongan dengan sabar dan juga solat. Ini misalnya. Dan banyak dari dalil lain. Lalu apakah itu sebagai taubat nasuha? Taubat nasuhanya bila dia dah solat sunat taubat pun dan dia jelas tidak melakukan dosa itu lagi. Dengan iktiraf bahawa ini dosa dan dia berhenti benda tersebut dan tidak berbuat dosa itu lagi, itu namanya taubat nasuha. Masya-Allah. Okey. Okey doktor. Okey doktor, alhamdulillah. Dan untuk waktu ini soalan satu lagi doktor, mungkin bertanya, apakah doa dan zikir yang boleh diamalkan agar tidak mengulang buat dosa-dosa walaupun sudah bertaubat dan beristighfar? Ya. Apakah dia? Bismillahirrahmanirrahim. Inilah cara golongan sufi. Di mana golongan sufi ni apa? Dia itu adalah pertama takhalli anir radha'il. Iaitu membersihkan segala kotoran-kotoran diri ini. Perkara maksiat, dosa, takabur, perkara-perkara haram yang pernah dia lakukan, semua tu dia taubat. Pertama sekali dia taubat dan dia membersihkan jiwa dia. Lalu dia hiaskan dirinya dengan tahalli bil fadail, iaitu menghiaskan dirinya dengan perkara-perkara yang baik. Contoh dia apa? Jaga solat sunat. Jaga solat fardu tak payah cakap lah, itu fardu. Wajib. Perlu. Solat sunat rawatib itu dilengkapkan. Solat sunat awabin dilakukan dan sunat-sunat lain. Lalu ditambah pula dengan bacaan-bacaan istighfar, dan bukan hanya istighfar, dan tidak lupa dengan segala amalan-amalan zikir seperti bertasbih, tidak berhenti di dalam lidahnya. Kerana apa? Dengan dia berzikir, contoh dia lah, ala orang ni istiqamah solat, semua dia buat, jalan-jalan, tiba-tiba ada maksiat di depan dia yang minta dia buat maksiat. Kira-kira dia terfikir tak Allah SWT? Jelas terlintas pada diri dia akan Allah SWT, maka dia menjauhi maksiat tersebut dan takut. Na'udzubillah min zalik. Dia ijtinab anil ma'asi. Jauh diri dia daripada maksiat. Kalau nak spesifik, renungilah syair yang selalu diulangi dalam kitab I'anatul Talibin, dia sebut ni. Iaitu untuk memperbanyak syair ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala nari jahimi fahab taubatan waghfir dunubi. Maksud dia apa? Oh Tuhanku, beri aku tidak layak untuk masuk syurga, tapi aku juga tak kuat untuk menghadapi api neraka-Mu, maka berikanlah aku taubat, ampunilah aku dan berikanlah aku taubat. Nah, ini adalah
Iktiraf. Itu. Okey, itu dia antara soalan yang sempat kita dapatkan. Namun doktor, kita dah sampai di hujung pertemuan doktor. Namun nanti kita akan sambung lagi apakah ia melengkapi 42 perkara yang akan kita bincangkan nanti untuk tajuk taubat dan syarat-syaratnya. InsyaAllah sampai sini saja doktor pertemuan kita. InsyaAllah kita akan jumpa lagi doktor di hari dan juga waktu yang sama menerusi rancangan Imanuna. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus tonton di Facebook IKIM FM dan jangan lupa untuk terus hayati juga rancangan Imanuna yang kita siarkan di Facebook Live untuk anda boleh sama-sama ulang kaji. Ya, dan para pendengar terus setia bersama kami destinasi IKIM Inspirasi Inforia Islami. Dengarkan IKIM di Kota Baru, Kelantan, 89.8 FM. Inspirasi Inforia Islami. Tahukah anda, saudara di Syria berhadapan getih perang dan dibom. Anak kecil, wanita, keluarga, tiada makanan, ubat-ubatan dan perlindungan. Saya, Sani Arabi, Ketua Misi Kemanusiaan Syria MAPIM, merayu bantuan anda. Hulurkan sumbangan anda ke dana kecemasan Syria menerusi www.rayuansyria.com. Wow! Simpan dalam SSPN boleh dapat pelepasan taksiran cukai pendapatan sehingga RM8,000. Tak sia-sia saya rancang kewangan pendidikan anak-anak dengan SSPN. Memang berbaloi. Berpeluang juga menang hadiah cabutan Wow SSPN I Plus bernilai RM1 juta berupa Mercedes-Benz dan wang tunai. SSPN, pelan simpanan terbaik untuk ibu bapa dan anak-anak. Rebut peluang sebelum 31 Disember ini. Layari lovesspn.com untuk info. Tetalu terma dan syarat. Kurma Hidayah dah makan. Cek pelitup muka, cek hand sanitizer, cek bekalan makanan, cek. Okey, sudah. Assalamualaikum. Maaflah. Macam ni lah rutin saya setiap pagi. Sambil siapkan sarapan untuk anak-anak, mulut ni tak berhenti mengingatkan macam-macam kat mereka sebelum mereka pergi sekolah. Jujur saya cakap, saya memang tak ada pembantu. Semua benda buat sendiri. Bila sediakan makanan untuk suami dan anak-anak, memang puas hati. Lagi-lagi dengan musim pandemik sekarang ni, saya setiap hari bekalkan makanan kepada mereka ke sekolah. Kita tahu perkembangan dan masalah mereka. Anak-anak dan suami akan lebih rapat dan lebih kasih sayang kerana kita akan saling membantu. Tapi letihlah sikit. Semua kena urus sendiri. Kalau saya ada kerja luar, lagilah tak boleh nak cerita letih tu macam mana. Saya ada bercerita dengan kawan-kawan yang situasi sama macam saya. Mereka cadangkan saya amalkan Serai Mas Kurma Hidayah Plus. Saya pun terus cuba. Saya amalkan Serai Mas Kurma Hidayah Plus ni 2 sudu pagi dan malam sebelum makan. Alhamdulillah, bangun pagi rasa bertenaga, macam bateri penuh dan lebih bersemangat. Suami dan anak-anak pun perasan perubahan saya. Nak ke usrah dan kelas mengaji pun tak letih dah. Jika dibandingkan dengan sebelum ni, tak bertenaga dan cepat letih. Tapi sekarang, saya dibantu dengan Serai Mas Kurma Hidayah Plus yang mengandungi nutrisi tambahan semula jadi untuk kekal bertenaga sepanjang hari. Itulah rutin saya setiap hari. Sesiapa yang nak cuba Serai Mas Kurma Hidayah, hubungi 013-782-5282. 013-782-5282. Saya dah cuba Serai Mas Kurma Hidayah. Anda bila lagi? Dapatkan di farmasi atau di kedai jamu di seluruh Malaysia. Serai Mas diiktiraf oleh Super Health Brand. Hubungi 013-782-5282. Serai Mas, raja segala herba. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum, saya Rafi'i, pendengar setia dari Pahang. Radio IKIM memang menjadi pilihan saya sewaktu memandu dan bekerja. Tanpa Radio IKIM, rasa tak lengkap hidup ini. Untuk itu, anda juga kena teruskan mendengar Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant, Allahumma afini fi
اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Emporium Islami. Pengumuman azan maghrib ini dibawakan kepada anda oleh Muslim Care Malaysia. Sekarang disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk hari ini, 17 Rabiul Akhir 1442 Hijrah bersamaan 3 Disember 2020. Kangar Alustar 7.3 malam. Pulau Pinang 7.5 minit, Ipoh 7.4 minit, Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam dan Seremban 7.3 minit, Bandar Melaka 7.2 minit, Johor Bahru 6.57 minit petang, Kuantan 6.58, Kota Terengganu 6.53, Kota Baru 6.56, Miri